Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Da'i Luqman di dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya, dibawakan khas oleh Econsave. Bandingkan harga kami. Alhamdulillah bertemu lagi kita di dalam episod yang baru, di dalam hari yang baru. Mudah-mudahan semua sidang penonton, sahabat penonton sekalian dilimpahkan dengan rezeki dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Menyebut berkaitan dengan kesihatan ni, ni kita nak bincangkan untuk topik pada hari ini ni, berkaitan dengan kesihatan diri. Jadi Islam ni cukup-cukup menitik beratkan untuk setiap hambanya dan juga umatnya menjaga kesihatan diri masing-masing. Sebab tu ada hadis Nabi yang menyebut berkaitan dengan la darar wala dirar. Jangan kamu mencari mudarat dan jangan kamu pula memberikan mudarat kepada orang yang lain. Tambahan pula kita sekarang ni berada di dalam suasana COVID-19 dan sebagainya. Sidang betul sekalian, sudah semestinya kita kena lebih menitik beratkan berkaitan dengan keselamatan dan juga kesihatan diri kita. Sebab ini semua, tubuh badan kita ni akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Setiap apa yang kita lakukan kepada tubuh kita ni, nanti Allah akan tanya balik. Aku dah bagi kau tangan yang sihat ni, apa yang kau buat dengan tangan tersebut? Jadi sidang betul sekalian, itu semua perlu kita jaga dan sebab itulah kita nak membincangkan topik berkaitan dengan kesihatan diri ini. Jadi jom kita nak raikan soalan pertama daripada sahabat penonton kita. Jom sama-sama kita baca. Adakah kesihatan mental yang teruk akan menyebabkan iman kita makin merosot? Baik sidang penonton sekalian, bila mana kita menyebut berkaitan dengan sakit, sebenarnya sakit ini adalah merupakan salah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sakit ini ada pelbagai jenis. Ada orang yang sakit daripada sudut fizikal, sebagai contohnya patah kaki, patah tangan ke ataupun sebagainya. Ada juga orang yang mengalami sakit daripada sudut kerohanian. Mungkin dia punya iman dia ni ada something wrong, kurangnya ibadah, malas nak solat dan sebagainya. Itu nama dia sakit tu, sakit rohani. Dan yang ketiganya adalah dalam sudut sakit mental. Jadi semua ini ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk sakit ni tak lain dan tak bukan adalah untuk menaikkan iman seseorang. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut dalam Quran, kami tidak akan sesekali membenarkan kamu mengatakan aku beriman sedangkan kamu tidak pernah diuji. Jadi maksud dekat sini Allah memberikan kita ujian sebagai contoh dalam berkaitan dengan penyakit mental sebagainya sebenarnya adalah untuk menaikkan iman kita sebenarnya. Jadi bila mana menyebutkan berkaitan dengan berbalik pada persoalan adakah sakit mental ini adalah disebabkan oleh keimanan yang menurun, maksudnya kat sini jawapannya itu adalah salah. Sebab apa? Sebab sebenarnya bila mana kita didatangkan dengan sakit, terutama sakit mental ini, sebenarnya Allah nak bagi kita peluang untuk kita nak tambahkan lagi keimanan kita, untuk kita tingkatkan lagi keimanan kita. Orang yang bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, sudah semestinya Allah akan ganjarkan dan Allah akan naikkan darjatnya ke makam yang lebih tinggi yang hampir kepada dia. Oleh itu, bila kita didatangkan dengan sakit mental dan sebagainya ini, sepatutnya kita lebih bermuhasabah diri kita dan mencari jalan bagaimana untuk kita nak tambahkan nilai keimanan kita. Mudah-mudahan setiap kita yang diuji, mungkin ada daripada sahabat-sahabat penonton kita yang sekarang ini sedang diuji dengan sakit mental, tak kisahlah depresi ke ataupun anxiety, diberikan peluang juga untuk mencari jalan untuk menambahkan keimanan. InsyaAllah bila kita menjaga iman, di samping kita mengambil ubat-ubatan dengan berjumpa dengan pakar-pakar kesihatan, InsyaAllah penyakit tersebut akan pulih. Dalam masa yang sama kita mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Jom kita beralih dengan soalan kedua dengan menonton VT ini. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya macam mana kita nak pastikan sesuatu barang itu halal atau tidak jika tiada logo halal pada plastik tersebut? Sahabat penonton sekalian, mencari yang halal itu merupakan satu kefarduan buat kita semua umat Islam. Jadi sahabat penonton sekalian, bila mana kita ni nak mencari barang-barangan, apatah lagi barangan tersebut adalah barang yang kita nak makan, maka adalah sangat-sangat kita dituntut dalam Islam untuk mencari barangan yang halal. Mudah pada zaman sekarang ni, sebab kalau kita lihat di paket-paket ada logo-logo halal jakim dan sebagainya. Jadi kalau kita nampak logo halal jakim, tak kisahlah produk itu keluaran sama ada orang Islam ataupun orang non-Muslim, kiranya ada logo jakim yang telah pun disahkan tersebut,
maka kita tidak perlu ada keraguan untuk memilih produk tersebut. Yang keduanya, sekiranya kita melihat di pasar raya terdapatnya bahagian barangan yang halal untuk dibeli ataupun makanan yang halal untuk dibeli. Dalam masa sama ada juga bahagian ataupun section yang untuk non halal. Kita perlulah bijak. Janganlah pula kita ni orang Islam dah tahu dah itu adalah section untuk yang non halal. Kita masih lagi nak pergi masuk dan beli barangan tersebut. Jadi di situ sebenarnya kita mungkin kurang cakna ataupun kita tak faham bahasa ataupun kita tak faham maksud di sebalik perkataan non halal tersebut. Jadi di Econsave sebagai contohnya, sidang penonton sekalian, di sini ataupun di Econsave ini mereka telah pun membezakan bahagian halal dan juga bahagian yang non halal. Jadi oleh itu mempermudahkan bagi kita lah sebagai orang Islam untuk memilih barangan makanan untuk kita beli. Jadi sidang penonton sekalian, insya-Allah mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan ketiga, iaitu soalan terakhir untuk episod kali ini. Dari segi Islam, boleh ke kita percaya keputusan ujian Depression, Anxiety and Stress Scale iaitu DASS tu betul-betul mempengaruhi mental kita? Sedikit perkongsian lah. Sebenarnya saya di dalam ahli keluarga saya sendiri pun ada yang berdepan dengan penyakit anxiety. Sebagai salah satu cara ataupun bentuk perubatan tersebut adalah kita merujuk kepada pihak-pihak pakar psikiatrik. Dan bila mana kita bertemu dengan pakar psikiatrik tersebut, mereka akan memberikan satu borang ataupun satu lembaran kertas iaitu kaji selidik berkaitan dengan tahap ataupun level penyakit mental mereka. Jadi bila mana kita melihat daripada kajian-kajian tersebut, sebenarnya daripada hasil pembacaan ataupun hasil result daripada ujian DASS tersebut, sebenarnya ianya boleh memberikan bantuan kepada kita dan juga bantuan kepada pihak pakar psikiatrik untuk mengenal pasti sama ada kita ini hanya sekadar berada di dalam mild anxiety ataupun kita berada di dalam low ataupun high risk anxiety. Jadi ini memberikan sebenarnya bantuan. Sebenarnya ujian ini tak adalah boleh dikatakan 100% ataupun 100% tepat. Namun begitu, kalau kita lihat balik, ujian-ujian ini telah pun dilaksanakan ataupun dilakukan. Borang ini juga telah pun diberikan kajian daripada pakar-pakar. Jadi kita ni sebagai seorang yang mungkin bukan ahli dalam bab berkaitan dengan penyakit ataupun kesihatan mental, kita perlulah merujuk kepada pakar. Sebab itulah dalam hadis Nabi menyebutkan bahawa kalau kita nak bertanyakan satu soalan, bertanyalah kepada yang ahlinya, kepada yakni yang pakarnya. Jadi dalam isu berkaitan dengan penyakit mental, perlulah kita merujuk kepada ahlinya iaitu pakar psikiatrik. Dan sudah semestinya pakar psikiatrik akan memberikan borang kaji selidik DASS tersebut untuk mendapatkan result untuk membantu bukan hanya untuk kita, bahkan untuk pakar psikiatrik mengenal pasti tahap penyakit kita. Jadi bila mana dah tahu ni, doktor-doktor dah tahu penyakit kita ni tahap mild, maka cara pengubatannya itu berbeza. Jadi sekiranya tahap tinggi sebagai contohnya, maka perlu mengambil ubat-ubatan fizikal dan sebagainya. Jadi sebenarnya tak lain tak bukan, hasil akhirnya itu adalah untuk membantu memulihkan penyakit mental yang dihadapi oleh individu tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita nak katakan 100% percaya, tidak boleh, sebab ianya adalah sekadar kajian, tetapi kita tetap perlu mempercayai untuk sekadar bantuan, membantu daripada pihak kita dan juga pihak pakar untuk mencari jalan penyelesaian kepada penyakit yang sedang kita hadapi. Okey, mudah-mudahan menjawab soalan daripada sahabat kita tersebut dan saya doakan agar sahabat yang bertanya ini diberikan kesembuhan daripada sakit mental tersebut, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, itulah dia 3 soalan yang kita dapat kupaskan dan juga kita jawab untuk episod kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita bersama. Seperti biasa, sebelum kita nak menutup episod kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share kita punya video kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada lebih ramai warga net di luar sana. Jadi saya Da'i Luqman, akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu tunggu, aku tanya.